Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana akhirnya hari ini beliau telah pun mengumumkan pembubaran Parlimen yang ke-14. Dan kita juga ingin merafak sembah, mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kebawah Duli Tuanku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kerana memperkenankan permohonan yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi membubarkan Parlimen yang ke-14. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, akhirnya semboyan sudah pun dibunyikan. Sudah tibalah masa untuk kita menjalankan kerja dan tanggungjawab kita bagi memenangkan Barisan Nasional kembali menjadi sebuah kerajaan yang merupakan parti dominan, bagi membolehkan kita memerintah mengikut acuan kita sendiri, insya-Allah. Jadi pada malam ni saudara, kita berkudara di 3 saluran, di Facebook page Lokman Nur Adam, di YouTube channel Lokman Adam, Facebook page Lokman Nur Adam Official, dan juga di TikTok channel Dato' Efrosofi Lokman Nur bin Adam. Untuk sebarang persoalan, tuan-tuan boleh ajukan di talian 011 3595444, 011 3595444. Tajuk mukadimah saya pada malam ni, kita ada banyak tajuk yang nak kita bincangkan, tetapi mukadimah saya yang saya pilih pada malam ni ialah sekiranya perlantikan Ketua Hakim Negara bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan, adakah keputusan yang dibuat oleh Ketua Hakim Negara ketika mengadili kes Datuk Seri Najib adalah sah? Okey, tuan-tuan. Saudara, tajuk ni saya pilih kerana di dalam laporan pasukan petugas khas yang telah pun dibocorkan melalui laman web Malaysia Today milik Raja Petra Kamarudin, di dalam dokumen laporan pasukan petugas khas yang mempunyai 822 muka surat, pasukan petugas khas, tuan-tuan, telah mendapati bahawa Tan Sri Tommy Thomas telah membocorkan satu maklumat yang tidak sepatutnya dibocorkan. Dan maklumat ini akhirnya, tuan-tuan, bakal menjerat Tan Sri Tommy Thomas kerana telah menyalahguna kuasa dan ianya boleh dihadapkan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Saudara, apa yang telah beliau dedahkan? Tan Sri Tommy Thomas, tuan-tuan, dengan bangganya di dalam buku Justice in Wilderness, beliau mengatakan bahawa untuk melantik 2 ketua hakim negara. Ini saudara, bukan satu, tuan-tuan. 2 ketua hakim negara ini dilantik bukan daripada cadangan JEK ataupun jawatan kuasa perlantikan kehakiman, ataupun JEK dia panggil apa? Justice Appointment Committee. Bukan hanya perlantikan Tan Sri Richard Malanjun tidak melalui cadangan yang dibuat oleh JEK, tetapi perlantikan Tengku Maimun juga tidak melalui cadangan daripada JEK. Saudara, amat mengejutkan, tuan-tuan, sebab buku ni memang panjang.
laporan ni lagi panjang, 822 muka surat. Saya kena keluarkan sedikit demi sedikit untuk tuan-tuan faham. Tetapi apa yang telah didedahkan ini jelas menunjukkan tuan-tuan, ketika zaman Datuk Zahid Ibrahim sebagai Menteri Undang-Undang, beliau telah initiate ni maknanya akibat daripada pendedahan video VK Lingam. Video VK Lingam, saudara, mengesahkan bahawa hakim boleh diatur bagi memastikan kes-kes tertentu dapat dimenangi di mahkamah, baik di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan maupun Mahkamah Persekutuan. Jadi tuan-tuan, ini menyebabkan Datuk Zahid Ibrahim selaku Menteri Undang-Undang ketika itu telah mencadangkan untuk diwujudkan apa yang dipanggil sebagai JAK ataupun Jawatan Kuasa Perlantikan Kehakiman. Yang baru-baru ini kita dimaklumkan bahawa ke bawah duli tuanku yang di-Pertuan Agong telah memperkenan untuk Tan Sri Raus mempengerusikan jawatan kuasa ini, dan beberapa bekas-bekas pegawai tinggi kerajaan termasuk bekas-bekas hakim telah dilantik untuk menduduki jawatan kuasa pelantikan kehakiman ini. Namun saudara, apabila ianya sudah pun dimasukkan sebagai undang-undang, maknanya untuk melantik seorang hakim, maka cadangan itu perlu datang daripada jawatan kuasa perlantikan kehakiman. Jawatan kuasa pelantikan kehakiman akan mencadangkan kepada Perdana Menteri. Walaupun Perdana Menteri boleh menolak cadangan yang dibuat, dan JAK boleh membuat cadangan lain, namun dalam melantik Tan Sri Richard Malanjun, amat mengejutkan tuan-tuan, peranan JAK langsung tidak diambil kira. Malah Tan Sri Tommy Thomas mendedahkan beliaulah yang telah mencadangkan supaya Tan Sri Richard Malanjun dilantik sebagai Ketua Hakim Negara, dan Tun Maimun dilantik sebagai Ketua Hakim Negara. Dua orang tuan-tuan. Jadi persoalan dia, kalau pelantikan Tengku Maimun tidak mengikut perlembagaan, tidak mengikut undang-undang, adakah keputusan yang beliau buat ketika mengadili kes Datuk Seri Najib adalah sah dari segi sudut undang-undang? Ini kita minta supaya Peguam Datuk Seri Najib dan mereka-mereka yang terlibat untuk mengkaji, dan sekiranya merasakan bahawa kita ada strong case, maka sewajarnya lah kita mencabar perkara ini di mahkamah. Walaupun kita tahu mahkamah ini dikuasai oleh Ketua Hakim Negara sebagai kepalanya, namun setidak-tidaknya kita harus menyatakan ketidaksetujuan kita bila mana kita mendapat berita yang amat mengejutkan ini. Tuan-tuan, lebih mengejutkan saudara, dan terlalu nampak jelas bahawa Datuk Seri Najib adalah mangsa konspirasi politik. Di dalam buku Tan Sri Tommy Thomas juga, beliau mengesahkan bahawa beliau bersama dengan Zainul Zakaria telah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk membincangkan isu 1MDB sebelum mereka memenangi pilihan raya umum yang ke-14, tuan-tuan. Maknanya saudara, perancangan nak mengenakan Najib ini sudah berjalan begitu lama. Dan Tommy Thomas, tuan-tuan, adalah antara orang yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada Tun Dr. Mahathir tentang tindakan-tindakan undang-undang yang perlu diambil. Itu sebabnya saudara, sebaik saja Pakatan Harapan memerintah, Tommy Thomas telah diangkat menjadi
peguam negara, tuan-tuan. Dan amat menyedihkan saudara. Orang yang telah memaklumkan, ni ditulis dalam buku Tommy Thomas. Orang yang telah memaklumkan kepada Tommy Thomas bahawa beliau telah pun direstui oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan untuk diangkat menjadi peguam negara. Orang yang memaklumkan kepada Tommy Thomas jam 5 pagi, tuan-tuan, ialah Lim Kit Siang sendiri, bapa kepada Lim Guan Eng. Itu sebab saya tak terkejut bila mana kes Lim Guan Eng digugurkan, tuan-tuan. Sebaik saja Pakatan Harapan memerintah kerajaan Malaysia. Jadi inilah, tuan-tuan, kebobrokan kerajaan Pakatan Harapan. Inilah detik-detik yang menyebabkan rule of law yang kita dambakan akhirnya bertukar menjadi law of the jungle. Bila mana Tommy Thomas yang diangkat oleh Pakatan Harapan sebagai peguam negara